Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video kali ini. Saya Cikgu Nisa daripada eTution Channel. Okey, so untuk topik hari ini masih lagi topik 1 ubahan tingkatan 5. Kita dah masuk ke subtopik yang terakhir sekali, iaitu subtopik ubahan bergabung. Okey, so last video, 2 video yang sebelum ni cikgu dah pernah ajar untuk ubahan secara langsung dan juga ubahan secara songsang. Okey, dan kali ini kita akan belajar ubahan bergabung ataupun dulu kita panggil sebagai ubahan tercantum. Okey, so apa tu ubahan bergabung? Okey, ubahan bergabung ni sebenarnya ialah gabungan di antara langsung dan juga songsang, ataupun kita gabungkan dua jenis pemulih ubah yang baru, iaitu X dan juga Z. Selalunya kita gunakan Y dan juga X sahaja kan. Okey, tapi kali ni kita ada 3 pemulih ubah, X, Y dan juga Z. Okey, untuk ubahan bergabung. Okey, so untuk ubahan bergabung ni, dia ialah perkaitan antara 3 pemulih ubah yang cikgu sebut tu, X, Y dan Z, atau lebih. Okey, boleh jadi lebih sehingga satu pemulih ubah akan berubah secara langsung atau songsang dengan pemulih ubah yang lain. Maksudnya, dia boleh berubah secara langsung ataupun secara songsang ataupun kedua-duanya dalam satu masa yang sama. Okey, so itu kita panggil sebagai ubahan bergabung ataupun ubahan tercantum. Okey, so ada 3 jenis ubahan bergabung yang mungkin kita akan jumpa selepas ini dalam soalan-soalan yang kita buat. Okey, so yang pertama sekali kita akan jumpa yang bentuk dia macam ni. Y berubah secara langsung dengan X dan juga Z. Maksudnya ada 2 pemulih ubah di belakang. Okey, so sebelum ni dia berubah secara langsung dengan X je, tapi kali ni dengan X dan juga Z. Okey, so kita panggil dia berubah secara langsung dengan X dan juga Z. Okey, so kalau yang ini kita nak tukarkan kepada persamaan, kita akan hasilkan Y sama dengan KXZ. Okey, panjang nama dia. Okey, so dah jadi Y sama dengan KXZ. Okey, so K tu mesti di hadapan X dengan Z tu. Sebab macam biasa, kalau kita buat ubahan secara langsung, kita akan letak KX. Okey, tapi sekarang kita tambah satu lagi, KXZ. Okey, so ini yang pertama, bentuk ubahan yang pertama dalam ubahan bergabung. Okey, yang kedua kita akan jumpa Y berubah secara songsang dengan X dan Z. Okey, so dia boleh jadi juga dia berubah secara songsang dengan kedua-duanya, X dan juga Z. Okey, so X dan juga Z ni, bila dia berubah secara songsang, so kita tahu yang bila songsang dia mesti duduk dekat bawah, bila langsung dia duduk dekat atas. Itu je tips yang cikgu boleh bagi. Kalau kita dapat soalan secara langsung, dia letak ke atas, kalau secara songsang dia letak dekat bawah. Terus perkan dia. Okey, 1 per berapa. Okey, so ini yang bentuk yang kedua. Dan bentuk yang ketiga rare sikit sebab dia gabungkan dua-dua sekali. So Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Okey, tak kisahlah dia cakap dia berubah secara langsung dengan Z ke dan songsang dengan X ke, ataupun X dulu ke atau baru Z. So kita tengok keyword dia adalah langsung atau songsang. Kalau langsung letak kat atas, songsang letak dekat bawah. Okey, so sekarang ni langsung ialah X, songsang adalah Z. So kita letak Z dekat bawah, X dekat atas. Okey, kalau yang kedua ni, bentuk dia akan jadi Y sama dengan K per X Z lah. K dekat atas sebab kita tahu K akan darabkan dengan nombor 1. Okey, kalau yang kedua dia akan jadi Y sama dengan KX per Z. Sebab K tu dia takkan turun ke bawah. Okey, so K akan sentiasa mendarab di atas. Okey, kalau ada ke atas tu ada nombor 1, dia akan darab dengan nombor 1 je. Kalau dia ada X, dia akan darabkan dengan X lah. Dia jadi KX per Z. Okey, macam tu bentuk persamaan. Okey, boleh Okey, next ialah langkah-langkah penyelesaian. Okey, kita kena tengok dulu langkah penyelesaian sebelum kita masuk ke soalan yang melibatkan ubahan bergabung. Okey, so langkah penyelesaian ni daripada video yang pertama sekali cikgu dah buat. Cikgu dah bagi tahu dah langkah mesti sama je, macam ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Okey, so langkah yang pertama, kita mesti tukarkan bentuk umum ubahan tu kepada bentuk persamaan. Sebab apa? Sebab bentuk ribbon tu kita tak boleh nak kira. Okey, dia bukan untuk pengiraan, dia hanya untuk bentuk umum saja.
Lepas tu kita tukarkan kepada persamaan ataupun ungkapan, barulah kita boleh buat pengiraan sebab ada sama dengan. Okey, so kita tukarkan macam ni, tukarkan kepada yang warna biru tu. Okey, yang hitam ni tukar kepada yang warna biru. First step adalah yang tu. Macam mana sekalipun soalan dia terjadi yang tunggang terbalik ke segalanya, itu adalah step pertama ataupun langkah pertama kita. Okey, so kena tukar bentuk umum kepada persamaan. Okey, step kedua, langkah kedua adalah cari nilai K dengan menggantikan nilai X, Y, Z yang diberi. Okey, kalau selalunya kita ganti nilai X dan juga Y sahaja, kali ni dia akan bagi tiga-tiga nilai X, Y dan juga Z. Gantikan semua sekali, tinggal K sahaja supaya kita boleh kira K tu berapa nilai dia. Okey, cari nilai K dulu. Itu yang paling penting sebelum kita buat pengiraan untuk apa-apa pemboleh ubah X, Y dan juga Z. Okey. Dan yang ketiga, tulis semula ungkapan dengan menggantikan nilai K sahaja. Okey, ini untuk soalan ungkapkan ataupun tulis persamaan. Okey, dua jenis soalan ni, ungkapkan atau tulis persamaan, mesti kita tulis semula. Lepas kita dapat nilai K, kita mesti tulis balik ungkapan tu dan gantikan nilai K tu. Okey, K tu tak boleh jadi huruf dah, dia kena jadi nombor. Yang lain semua huruf kecuali K. Itu dalam bentuk persamaan kita. Okey, ungkapkan kita. So kita kena buat macam tu. Okey, dan yang keempat, apabila soalan B tanya, cari nilai X, cari nilai Y, cari nilai Z. Okey, so kita gunakanlah persamaan yang kita dah gantikan K tadi, nilai K tadi, dengan mencari nilai-nilai yang dia perlukan. Dia nak X ke, dia nak Y ke, dia nak Z ke, guna persamaan yang sama. Sebab itulah pentingnya untuk cari K dahulu sebelum buat soalan-soalan yang lain. Okey, so sekarang kita masuk ke soalan supaya kita boleh tengok macam mana bentuk-bentuk soalan yang kita boleh jawab. Okey, jom. Okey, kita masuk ke soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Jika Y sama dengan 2, apabila X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4, cari nilai Y apabila X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Okey, so step yang pertama, langkah yang pertama seperti sedia maklum, semua orang sedia maklum, kita kena hasilkan bentuk umum dulu, kemudian tukarkan dia kepada persamaan. Okey, so apa bentuk umum dia? Keyword ada kat sini, secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. So maksudnya Y ribbon secara langsung, maksudnya secara langsung mesti dua-dua dekat atas kan. Okey, so X dan kuasa 2Z, jadi Z kuasa 2 macam tu. X, Z kuasa 2. Okey, so kita ubah dia dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y, K, X, Z kuasa 2. Okey, macam nama motor dah. Okey, so sekarang ni kita sambung dengan memasukkan nilai-nilai yang dia bagi dekat kita supaya kita boleh dapat nilai untuk K. Okey, so Y kita gantikan dengan 2, kemudian K, kemudian X kita gantikan dengan 3 dan kemudian Z kita gantikan dengan 4 kuasa 2. Okey, semua letak dalam kurungan. Sebab apa? Sebab kurungan itu menunjukkan simbol darab. So kita masukkan di dalam kurungan. Okey, so kita masukkan nilai-nilai dia kat dalam ni dan kita selesaikan bahagian belakang dulu. So kita ada 4 kuasa 2, maksudnya 16, 4 darab 4 16. So 16 darab 3 kita dapat 48. So kemudian kita bawa dia ke sini jadi K 2/48. So kita kecilkan, dia akan jadi 1/24. Okey, so kita dapat nilai untuk K adalah 1/24. Okey, so kemudian kita masukkan dalam persamaan semula. Sebab kita dah dapat nilai untuk K, jadi kita masukkan ke dalam persamaan. Okey, so persamaan kita akan jadi, maka Y sama dengan 1/24 X Z kuasa 2. Okey, boleh tak kalau cikgu nak hasilkan, sebabkan dia ada 1/24 dekat sini, kita boleh tulis sama ada bentuk dia macam ni ataupun Y sama dengan X Z kuasa 2/24. Okey, ini pun boleh, sama je. Okey, so kedua-duanya sama. Sebab X dengan Z kuasa 2 ni bila kita darabkan dengan 1, dia akan naik atas. Okey, so jadilah 24 tu di bawah. Okey, so sekarang kita boleh cari soalan yang pertama, soalan A. Okey, soalan A dia kata nilai Y apabila X 3 dan Z 4. Okey, so kita terus masukkan. K adalah 1/24. Kemudian X adalah 3.
Kemudian Z adalah 4 kuasa 2. Okey, so kita tahu yang ini adalah nilai-nilai dia. So kita darabkan 4 kuasa 2 dapat 16. 16 darab dengan 3 dapat 48. Okey, so 48 kita bahagikan dengan 24. Okey, bentuk dia macam ni. 48 kita bahagikan dengan 24. So kita akan dapat Y ialah 24 darab 1, 24 darab 2. So Y adalah 2. Okay, so kita akan dapat Y nilai dia adalah 2 apabila X ialah 3 dan Z ialah 4. Okey, soalan B dia kata nilai X apabila Y 1 dan Z 6. Okey, so gantikan 1 di hadapan. Okey, kemudian K kita ada 1/24. Kemudian kita nak cari nilai X. So X ada dekat sini. Kemudian kita ada nilai untuk Z iaitu 6 kuasa 2. Okey, so sekarang kita selesaikan step by step. Okey, yang pertama sekali kita selesaikan, kita bawa dia naik atas. 6 kuasa 2 ialah 36, 36x. Okey, 36x per 24. Okey, macam tu. So bila dah selesaikan, kita bawa pindah 24 ke hadapan. Jadi 36x. Okey, boleh nampak? Okey, so sekarang ni kita pindahkan x di hadapan supaya kita boleh pindah 24 dengan 36. 36 ni dia dengan X ialah darab, so kita bawa ke pindahkan ke hadapan, dia akan jadi bahagi macam ni. Okey, so bila dah jadi macam ni kita dah boleh selesaikan. Okey, so bila kita selesaikan kita akan dapat 3/6. Okey, so dapatlah nilai untuk X ialah 3/6 dan nilai untuk Y adalah 2. Okey, so selesai untuk soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Diberi P berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara songsang dengan punca kuasa R. Okey, so dekat sini keyword dia adalah berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara songsang dengan punca kuasa R. Okey, so kita buat satu-satu, tulis satu-satu. Okey, so P kat depan, kemudian ribbon. Okey, ribbon ni maksudnya berubah secara langsung ke songsang ke dia masih gunakan ribbon yang sama. Okey, so secara langsung dengan Q maksudnya Q di atas. Secara songsang dengan punca kuasa R, jadi punca kuasa R di bawah. Okey, macam tu punca kuasa R. Okey, so jadilah bentuk umum dia adalah P berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan punca kuasa R. Okey, kemudian kita tukarkan dia kepada bentuk persamaan. So P sama dengan KQ. K mesti sentiasa dekat atas, so per dengan punca kuasa R. Okey, kemudian kita dah boleh masukkan nilai-nilai yang dia bagi iaitu P 34, Q 17 dan R 9. Okey, so kita masukkan P 34. Okey, kat sini cikgu buat P 34. Kemudian K kita nak cari, Q ialah 17 dan punca kuasa 9. Okey, so kita selesaikan satu-satu. 34 17K per punca kuasa 9 adalah 3. So 3 kita boleh bawa naik atas. 34 darab 3 dapat 102. Okey, so kita pindahkan 102 dan juga 17. Jadi 102 bahagi 17. Okey, so dapatlah K ialah 6. Okey, so kita dah dapat nilai untuk K. Okey, so sekarang ni kita dah boleh cari untuk A dan juga B. Okey, bila kita dah dapat nilai tu, kita dah boleh tulis dia dalam bentuk persamaan. So untuk A, ni ialah A Untuk A kita boleh buat dia sebagai P 6Q per punca kuasa R. Ini adalah jawapan untuk A. P sama dengan 6Q per punca kuasa R. Okey, kemudian kita tengok soalan B. Okey, untuk soalan B dia kata cari nilai P apabila Q sama dengan 8 dan R sama dengan 16. Okey, so kita masukkan nilai dia. P kita nak cari. Okey, kemudian 6 darab 8 sebab Q ialah 8. Kemudian punca kuasa 16. Okey. So kita selesaikan satu-satu. P sama dengan 48 per punca kuasa 16 adalah 4. Okey, so 4P ialah 12. Okey, so P ialah 12. Okey. Okey, so dapatlah nilai untuk P. Okey, boleh? So nilai untuk A adalah 6Q per punca kuasa R dan B
nilai untuk P adalah 12. Okey? So kita sambung dengan soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Jom kita ke soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 3. Okey, dalam soalan nombor 3 ni dia kata diberi P berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan secara songsang dengan Y. Okey, dia dah bagi kita dalam bentuk umum. Okey, dan P sama dengan 9 apabila X sama dengan 9 dan Y sama dengan 27. Okey, boleh ke sama nilai ni? Boleh, asalkan dia dalam pemboleh ubah yang lain. Okey, cari nilai bagi P apabila X sama dengan 8 dan Y sama dengan 24. Okey, dalam soalan ni tak ada ungkapan. Tetapi daripada langkah-langkah penyelesaian, cikgu ajar kita memang kena buat ungkapan dulu sebelum kita kira. Okey, start dengan ungkapan. So, sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk umum. Jadi, kita tukarkan dia kepada bentuk persamaan. So, daripada P berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan secara songsang dengan Y. Okey, kita ubah dia kepada P sama dengan KX kuasa 2 per Y. Okey, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang dia bagi dekat kita. So, 9 sama dengan K dalam kurungan 9 kuasa 2 dan per dengan 27. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita darabkan 27 dengan 9. Okey, 27 bawa ke depan, darab dengan 9. 9 kuasa 2 kita terus selesaikan jadi 81K. Okey, so kat sini jadi 243 dan juga 81K. So untuk dapatkan K, kita hanya perlu pindahkan 81 dengan 243. Okey, jadi bahagi. So K adalah 3. Okey. So kita dah dapat nilai untuk K. Jadi kita hanya perlu masukkan dekat dalam ni. Dia akan jadi P sama dengan 3X kuasa 2 per Y. Ini adalah bentuk persamaan yang kita nak. Tetapi tak ada dalam soalan. Jadi soalan dia kita hanya perlu masukkan sekarang ni. Cari nilai P apabila X sama dengan 8 dan Y sama dengan 24. So P sama dengan 3 8 kuasa 2 per dengan 24. So kita selesaikan 3 darab 8 kuasa 2 adalah 64 per dengan 24. So P sama dengan 3 darab 64 dapat 192 per dengan 24. So P ialah 192 bahagi dengan 24. So P ialah 8. Itu adalah nilai untuk P apabila X sama dengan 8 dan Y sama dengan 24. So kita dah selesaikan satu soalan. Okey, so kita ke soalan yang seterusnya. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z kuasa 2 dan Y sama dengan 16 apabila X ialah 18 dan Z ialah 3. Okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 11 dan Z sama dengan 2. Okey, sama juga. So kita buat dulu dalam bentuk umum. Okey, Y berubah secara langsung dengan X, maka X dekat atas. Dan berubah secara songsang dengan Z kuasa 2, Z kuasa 2 di bawah. Okey, tukarkan dia kepada persamaan. Jadi Y sama dengan KX per Z kuasa 2. Okey, so sekarang ni kita boleh masukkan nilai. Okey, so nilai dia ialah Y sama dengan 16. K yang kita nak cari, X ialah 18 dan Z ialah 3 kuasa 2. So 16 sama dengan 18K per 9. 3 kuasa 2 ialah 9. So kita selesaikan satu-satu. Okey, so sekarang ni 16 darab 9 adalah 144 per dengan 18K. So K ialah 144 per 18. K kita akan dapat 144 bahagi dengan 18. So kita akan dapat K ialah 8. Okey, so ini untuk nilai K. Okey, sorry, kita bukan nak cari nilai K, tapi kita nak masukkan nilai K ke dalam persamaan. So persamaan kita akan jadi Y sama dengan 8X Z kuasa 2 per Z kuasa 2. Okey, dan cari nilai Y apabila X sama dengan 11 dan Z sama dengan 2. So Y yang kita nak cari, gantikan X dengan 11 dan Z dengan 2. Okey, so Y sama dengan 88 per 4. Okey, so kita selesaikan 88 bahagi dengan 4. Okey, so kita akan dapat 22. Okey, so nilai Y adalah 22. So dapatlah nilai untuk ubahan yang bergabung seperti ini. Okey, so kita ikut je langkah-langkah penyelesaian tu, confirm kita akan dapat jawapan. Okey, so cikgu dah tunjuk dah 4 jenis soalan yang lebih kurang je dalam bentuk ubahan
tercantum ataupun ubahan bergabung. Okey, so sekarang dah tahu dah macam mana kita nak selesaikan ubahan gabungan, ubahan bergabung dan juga ubahan sonsang dan juga ubahan langsung. So ketiga-tiganya kita dah cover sekarang ni untuk topik ubahan bab 1 tingkatan 5. Okey, so sampai kita jumpa lagi di next video untuk next topik yang lagi best. Okey, so jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen dan subscribe e-tuition channel. Tengok banyak-banyak video maths, buat latihan sambil tengok video. So harap korang boleh jawab semua jenis soalan yang macam mana yang cikgu ajar, dah boleh jawab sendiri. Okey, jumpa di next video. So bye, Assalamualaikum.